10.15 pagi dalam slot Roger-Roger Labuan FM yang kedua pada hari ini. Kita bersama dengan Dr. Ricky Chia, merupakan pensyarah kanan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, UMS Kal, yang akan membincangkan mengenai pakej permai ini di mana untuk menyokong kelangsungan perniagaan. Saya pun mendapatkan beliau di talian. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. How are you today? Okey, fine. Okey, Macam Doktor. biasa saja. Okey, Doktor. Sekarang ni kita masih lagi menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tetapi baru beberapa hari yang lepas Perdana Menteri Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa pakej. Di sana ada juga GKP dan sebagainya, tetapi pakej permai ini antara menjadi topik kita pada hari ini, di mana komen secara keseluruhan pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia ataupun permai ini daripada kacamata doktor sendiri. Silakan, Doktor. Okey. Selamat sejahtera Okey. dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita boleh review baliklah kan apa yang kerajaan telah buat balik semasa adanya COVID. Sejak pelaksanaan PKP pada 18 Mac 2020 tahun lepas, aktiviti ekonomi harian telah terjejas, terutamanya sekali perniagaan dan perusahaan kecil tempatan sehingga hari ini. Statistik harian kes positif COVID-19 masih lagi dilaporkan secara tidak menentu. Kadang-kala tinggi, kadang-kala rendah. Kalau ikut statistik minggu lepas ataupun baru-baru ini, sentiasa mencapai 2,000 ke atas sehingga 3,000, 4,000. Dan sejak pelaksanaan PKP tahun lepas, kerajaan juga telah melaksanakan berbagai inisiatif seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, pakej prihatin tambahan, pelanjana semula ekonomi negara, penjana, kita prihatin, dan yang terkini adalah pakej panduan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia ataupun dipanggil sebagai permai. So, untuk maklumat, 4 pakej rangsangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit atau lebih 20% daripada KDNK telah banyak membantu rakyat dan perniagaan secara langsung serta tidak langsung. Tujuan utama pakej rangsangan ekonomi secara ringkasnya adalah untuk melindungi dan memperangsangkan ekonomi kita daripada kesan COVID-19. Termasuk juga yang terkini pakej panduan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau secara ringkasnya permai yang bernilai sebanyak 15 bilion ringgit telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita sekali lagi. Tanpa mengecewakan rakyat, pakej panduan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia sekali lagi datang dengan tepat masanya untuk membantu rakyat dan perniagaan yang memerlukannya. Walaupun 15 bilion ringgit bukan satu jumlah yang sangat besar, tetapi usaha kerajaan dalam penyediaan pakej panduan ini amat dihargai. Antara inisiatif dalam permai seperti penambahan bilangan anggota kesihatan untuk meringankan beban anggota kesihatan sekarang. Dan kedua, program ujian saringan COVID-19 ke atas pekerja asing yang berdaftar. Kos saringan akan ditanggung sepenuhnya oleh pekesok di zon-zon merah bagi mengenal pasti kluster COVID-19 di tempat kerja. Skop pelepasan cukai. Ini saya pernah sebut dalam pra perbelanjaan. Bagi perbelanjaan pemeriksaan kesihatan penuh telah dinaikkan daripada 500 kepada 1,000 ringgit untuk menggalak lebih banyak individu membuat ujian saringan dan pengesanan COVID-19 secara persendirian. Ada lagi inisiatif moratorium. Termasuk lanjutan moratorium dan pengurangan ansyuran pinjaman akan ditawarkan dan diteruskan oleh bank-bank untuk membantu kita semua. Pembelian data 1 GB secara percuma telah diberi kepada orang ramai untuk melayani laman web termasuk untuk tujuan pendidikan. Dan yang saya perlu highlight ini adalah program subsidi upah
3.0 di bawah Perkesok akan ditambah baik, di mana semua majikan yang beroperasi dalam PKP layak untuk memohon tanpa mengambil kira sektor. Dan di sini saya cuma menyenaraikan sebahagian inisiatif dalam pakej panduan kali ini. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memanfaatkan pakej panduan ini secara berkhidmat. Kalau ikut semalam 3,346 kes, kemarin dulu 4,000 lebih, dan 3,600 lebih pada 22 Januari dan 3,000 lebih bagi 21 Januari. Untuk maklumat, sehingga kini tiada seorang pun dapat memberi jaminan bilakah COVID-19 akan berhenti. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat menggunakan pakej panduan ini, dan saya juga berharap, bukan berharap, sebenarnya menjangkakan kerajaan akan membuat ataupun memberi lebih banyak pakej panduan pada masa akan datang juga. Itulah dia. Tapi iyalah, bercakap mengenai pakej permai ini, doktor, terdapat 3 matlamat dalam pakej ini. Jadi kita bincangkan matlamat yang ketiga, iaitu menyokong kelangsungan perniagaan. Jadi apakah inisiatif yang ketara diperoleh rakyat, terutama sekali rakyat di Labuan ni, mengenai pakej yang ketiga ini? Silakan doktor. Okey. Sepanjang tempoh PKP, saya pun faham juga, sebab saya pun dapat observe, memerhati semua jenis perniagaan di wilayah Persekutuan Labuan telah menghadapi pelbagai cabaran, termasuk kesukaran dalam menguruskan aliran tunai, pembelanjaan utiliti, sewa, kekurangan pelanggan dan sebagainya. Jadi dalam permai pakej panduan kali ini, wilayah Persekutuan Labuan dapat, contohnya kita boleh memohon program subsidi upah 3.0, sebab semua majikan yang beroperasi dalam PKP layak untuk memohon tanpa mengambil kira sektor. Kedua, sumbangan delivery riders dihargai. Setahu saya, di wilayah Persekutuan Labuan ini ramai delivery rider. Jadi pihak kerajaan juga akan membiayai skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, PKSO, untuk delivery rider. Usaha ini adalah untuk menggalak pihak yang telah menganggur atau kehilangan pekerjaan menceburi bidang ini buat sementara waktu. Dan juga menghargai sumbangan daripada delivery rider. Panduan kewangan one-off 500 kepada pemandu teksi dan bas, menyokong dan merancangkan perniagaan dalam talian. Golongan usahawan dan perniagaan digalakkan untuk menjana pendapatan melalui jualan dalam talian ataupun platform e-dagang. Dengan adanya jualan dalam talian, usahawan dan perniagaan tidak lagi menghadapi pelanggan yang terhad di dalam pulau ini sahaja. Erti kata lain, barangan ataupun produk boleh dijual ke luar kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Satu lagi, yang memang berita baik juga untuk wilayah Persekutuan Labuan, pembelian diskaun khas bil elektrik sebanyak 10% bagi tempoh Januari sehingga Mac 2021 kepada 6 sektor perniagaan di seluruh negara. Ini termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Ini meliputi pengendarian hotel, taman tema, pusat komersial, pusat beli-belah, pejabat, dan agensi yang lain. Secara keseluruhannya, walaupun tidak banyak, tetapi saya percaya ini merupakan usaha yang paling tepat masanya dilaksanakan. Dan kita perlu selalu ingat
pada masa kini bukan sahaja pendapatan kita sebagai rakyat terjejas, tetapi pendapatan kerajaan secara keseluruhannya juga terjejas. Jadi, gunalah peluang ini untuk meneruskan perniagaan anda. Ya. Dan bercakap mengenai perniagaan ya, doktor, kini kita kena ketahui dan memang sudah menjadi trend pada ketika ini di mana perniagaan dalam talian dan rider semakin diguna pakai pada ketika ini bagi tujuan perniagaan ya, di mana online dan sebagainya. Menggunakan rider juga adalah salah satu daripada inisiatif perniagaan pada ketika ini. Jadi apakah pakej rumah ini membantu golongan-golongan seperti rider dan juga yang berjual menggunakan atau perniagaan dalam talian ini, doktor? Silakan, doktor. Okey. Kalau kita tengok balik, baru-baru ini semakin banyak kes COVID-19 dilaporkan berlakunya jangkitan di tempat kerja seperti tapak pembinaan, ladang, kilang dan juga sebahagian di pejabat. Keadaan ini merisaukan kita semua. Dan saya percaya bahawa platform e-dagang ataupun jualan dalam talian akan menjadi salah satu mekanisme yang paling penting untuk memperangsangkan perbelanjaan domestik, termasuk pembelian barangan dan makanan. Wabak COVID-19 telah menghalang kehidupan normal kita. Dan kita kini dalam keadaan new normal. Okay? Shopping secara fizikal tidak dapat dilaksanakan. Tetapi ia boleh digantikan dengan online shopping. Oleh itu, kerajaan mempercepatkan pelaksanaan kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro serta kempen Shop Malaysia Online sebenarnya secara tidak langsung sedang menggalakkan perkhidmatan delivery riders diperluaskan. Untuk makluman juga, melalui pemerhatian saya sendiri, kebanyakan delivery rider sebenarnya tidak mempunyai KWSP dan juga skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Ini adalah kerana perkhidmatan delivery biasanya dikategorikan sebagai pekerjaan sambilan walaupun mereka berkhidmat melebihi 8 jam sehari dalam seminggu. Disebabkan perkhidmatan delivery ini semakin penting untuk menyempurnakan transaksi jual dan beli, pihak kerajaan telah mengambil tindakan untuk membiayai skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri PKSO untuk delivery rider. Diharapkan nama-nama delivery rider, terutamanya mereka yang berada di Labuan, tidak tercicir daripada pembiayaan skim ini. Ini merupakan inisiatif dan galakan kepada delivery rider. Dan selalu kita membincangkan frontliner, kan? Frontliner adalah termasuk anggota kesihatan, polis, tentera dan lain-lain. Tetapi saya rasa delivery rider ataupun courier service juga perlu dimasukkan dalam kategori frontliner. Disebabkan mereka merupakan orang-orang penting untuk menyempurnakan transaksi jual dan beli. Itu dah, doktor. Dan akhir sekali, doktor, apakah impak pelaksanaan PKP 2.0 ini, dah ini kali kedua kita PKP, terhadap ekonomi di Labuan itu sendiri? Silakan, doktor. Okey. Sejak pelaksanaan PKP yang pertama dan kedua, sudah tentunya akan terjejas, ekonomi kita akan terjejas. Walau bagaimanapun, pelaksanaan PKP yang terdahulu adalah berbeza dengan PKP yang kali ini. Sebab kerajaan telah membenarkan lebih banyak aktiviti ekonomi untuk terus beroperasi. Langkah ini adalah untuk memastikan kelancaran pembekaran keperluan asas harian, perdagangan antarabangsa dan rantaian bekalan kepada industri kritikal dan juga kerja-kerja kecemasan tidak terjejas dengan
teruk. Mhm. Tetapi pelaksanaan PKP dan juga kelangsungan aktiviti ekonomi perlulah satu keseimbangan. Jika pelaksanaan PKP terlalu ketat, aktiviti ekonomi perniagaan dan perusahaan kecil tempatan akan terkandas. Jika membenarkan aktiviti ekonomi beroperasi secara penuh, Mhm. keadaan ini juga akan membimbangkan kerana kita masih belum memenangi peperangan dengan COVID-19. So yang pasti di sini, kita tidak ingin balik ke pelaksanaan PKP tahun lepas yang begitu ketat sehingga semua aktiviti ekonomi perlu ditanggungkan. Jadi, walaupun kita ada kesan daripada PKP, terutamanya ekonomi dan aktiviti sosial kita masih perlu menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan berterusan untuk menjaga diri dan keluarga supaya suatu hari nanti kita akan balik ke keadaan normal dahulu. Sabarlah. Itu yang saya boleh nasihatkan untuk seluruh pendengar Labuan FM lah. ya, seluruh pendengar. Ya. Dan Sabar. mungkin ada kata-kata akhir daripada doktor sendiri untuk kita sama-sama memutuskan rantai COVID-19 dan terus menguatkan semangat kita, terutama sekali bukan sahaja peniaga-peniaga yang besar ni, terutama yang terkesan adalah mereka yang peniaga-peniaga kecil ni lah. Mungkin doktor boleh bagikan sedikit ucapan semangat kepada mereka. Silakan doktor. Okey. Untuk memenangi peperangan dengan COVID-19, kita perlu bersatu padu. Kita mestilah mematuhi SOP yang telah ditetapkan, menjaga diri dan keluarga, dan juga bersabar, okay, supaya kita masih hidup pada masa akan datang. Dan bagi perniagaan-perniagaan yang telah terjejas, okay, kemungkinan kita perlulah mengubah cara kita untuk berniaga, okay, seperti online. Okay. Setahu saya di wilayah persekutuan ini masih ada lagi banyak peniaga-peniaga yang belum lagi menjeburi platform e-commerce ataupun online jualan. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan mengambillah peluang ini untuk berubah daripada tradisional ke online jualan. Dan saya berharap COVID-19 ini dapat diakhiri secepat mungkin dengan adanya vaksin-vaksin diperkenalkan. Itulah dia. Terima kasih doktor untuk masa yang terluang ini. Dan semoga kita semua terus dilindungi. Terima kasih doktor ya. Ya. Okey. Alright, itu tadi bersama dengan Dr. Ricky Chia yang merupakan pencarah kanan di UMS KAL. Dan terima kasih doktor untuk masa yang terluang. Dan kita akan berehat seketika dan seketika nanti kita akan kata jam 11 nanti kita ada Dunia 11. Tapi kita tak akan berakhir di sini ya. Ada sedikit yang saya nak berikan pada hari ini. Hari ini sebelum saya bagi lagu, jom kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Wari, Ayuh ke Hadapan Kembali selepas ini.